Hai, saya Khairul Nizam. Saya Raja Bazilah. Saya Maiza Alisa. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, untuk tugasan subjek sukan dan rekreasi ini yang berkod PSRE 1122, kami ingin membentangkan satu kertas kerja yang telah kami hasilkan. Kami telah hasilkan satu kertas kerja untuk mengadakan pertandingan badminton KDRI 2023. Pada muka depan kertas kerja ini, kertas cadangan kelulusan program atau projek untuk mempertimbangkan jawatan kuasa penilaian kertas kerja aktiviti IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Program yang ingin kami anjurkan ialah pertandingan badminton KDRI 2023 yang diadakan di gym IPG Kampus Datuk Razali Ismail pada 7 hingga 9 September 2023. Kertas kerja ini adalah bertujuan untuk memohon kelulusan daripada Pegawai Penilaian Kertas Kerja IPG Kampus Datuk Razali Ismail mengenai cadangan program kejohanan badminton iaitu Badminton KDRI 2023. Kita pergi kepada latar belakang pertandingan yang mana ia melibatkan penyertaan pelajar IPG dan pemantau daripada The Badminton Association of Malaysia BAM sepanjang tempoh pertandingan ini berlangsung. Pertandingan ini juga bertujuan memberi pengalaman kepada siswa guru berkenaan dengan peraturan sukan dan permainan badminton serta sebagai medium untuk menghasilkan guru yang berkemahiran dalam bidang sukan dan permainan. 3.0 pula menyatakan tentang asas pertimbangan yang mana Badminton KDRI 2023 ini dapat menjadi satu platform yang terbaik bagi siswa guru untuk menimba pengalaman dalam aktiviti sukan dan permainan badminton sekaligus memudahkan mereka untuk mengendalikan aktiviti sukan. Selain itu, Badminton KDRI 2023 ini mampu melatih dan menjadi satu platform khusus bagi pemegang lesen kepengadilan dan kepegawaian rasmi BAM seramai 20 orang dan merupakan suatu inisiatif yang terbaik bagi melahirkan siswa guru yang serba boleh dalam pelbagai bidang. Dipersilakan pembentang yang kedua iaitu Maiza Alisa untuk membentangkan kertas kerja yang seterusnya. Terima kasih saudari Raja Bazilah. Baik, saya Maiza Alisa akan meneruskan pembentangan kertas kerja ini. Kita pergi ke 4.0 iaitu maklumat atau perincian mengenai program yang kami adakan. Jadi, seperti yang telah dikatakan oleh saudari Raja, program yang kami adakan ini dinamakan Badminton KDRI 2023. Program ini diadakan selama 3 hari iaitu bermula 7 hingga 9 September 2023. Durasi 3 hari ini memberi peluang kepada pihak penganjur dan para peserta untuk mengendalikan program ini dengan lebih lancar dan juga terurus. Tujuan program ini dijalankan selama 3 hari ini juga memberi ruang kepada para peserta yang mara ke peringkat seterusnya untuk mendapatkan rehat yang cukup. Program ini akan diadakan di gym IPG KDRI memandangkan di situ sudah disediakan gelanggang badminton yang sesuai untuk digunakan. Baik, program kami mempunyai 4 objektif utama iaitu yang pertama, memberi peluang kepada para peserta untuk meningkatkan keyakinan diri untuk bersaing dengan orang lain. Kedua, meningkatkan pengalaman pihak penganjur dan juga para peserta mengenai permainan badminton. Misalnya, dapat mengetahui peraturan dan cara perlawanan sebenar kejohanan badminton. Ketiga, melahirkan pemain badminton yang berbakat dalam sukan badminton.
Melalui pertandingan ini, kita dapat mencukil bakat-bakat terpendam para pemain agar dapat bertanding ke peringkat yang lebih tinggi. Objektif terakhir adalah dapat melatih siswa dalam bidang kepegawaian dan kepengadilan pertandingan badminton. Program ini terbuka kepada lelaki dan juga perempuan. Walau bagaimanapun, penyertaan adalah terhad kepada 16 beregu lelaki dan 16 beregu wanita terawal sahaja. Penyertaan hanya akan dikira setelah mendaftar dan menjelaskan bayaran yuran kepada bendahari program. Jangkaan masa bagi perlawanan ini adalah selama 1 jam bagi setiap satu perlawanan. Disebabkan terdapat 2 kumpulan lelaki dan perempuan, maka jumlah perlawanan adalah 32 dengan menggunakan 2 gelanggang bagi setiap pusingan. Jadi, anggaran masa keseluruhan perlawanan adalah 16 jam sepanjang 3 hari ini. Bagi jawatan kuasa, peserta dan tentatif program serta peraturan am kejohanan akan dibentangkan oleh Saudari Raja dan Saudara Khairul. Kita teruskan kepada 5.0 iaitu implikasi kewangan. Anggaran pendapatan adalah seperti yang tertera dalam jadual ini. Yuran pendaftaran bagi program ini adalah sebanyak RM10 bagi setiap pasukan. Maka hasil kutipan peserta berjumlah RM320. Sejumlah RM800 yang ditaja oleh alumni IPG KDRI diperuntukkan bagi menyediakan hadiah kemenangan kepada peserta. Manakala RM268 dikumpul hasil daripada kutipan pelajar PPSMP dari Unit 2. Dan akhir sekali, sebanyak RM192 dianggarkan hasil daripada jualan air 100 Plus oleh pihak pengurusan program menjadikan jumlah keseluruhan anggaran pendapatan adalah sebanyak RM1,580. Bagi anggaran perbelanjaan pula, sejumlah RM480 diperuntukkan bagi membayar wang insentif pengadil iaitu sebanyak RM10 bagi satu perlawanan. Selain itu, sejumlah RM142 diperlukan bagi menyediakan modal jualan air 100 Plus dan akhir sekali wang kecemasan disediakan sebanyak RM158 menjadikan jumlah keseluruhan anggaran pendapatan adalah sebanyak RM1,580. Untuk keperluan store IPG KDRI adalah seperti yang tertera iaitu 8 unit raket dan 4 balang bulu tangkis diperlukan. Bagi meneruskan pembentangan, dipersilakan Saudara Khairul. Okey, untuk 6.0 pula iaitu ulasan daripada pensyarah. Kami anggap bahawa Encik Putra dah tengok kertas kerja ini dan seterusnya dia mengulas dan menyatakan bahawa kejohanan ini merupakan kejohanan yang berprestij dan sesuai untuk disertai oleh pelajar-pelajar IPG KDRI. Seterusnya kejohanan ini dilaksanakan pada 7 hingga 9 September dan kejohanan ini merupakan kejohanan yang sesuai dalam meningkatkan nilai kualiti bakal guru dalam mengurus pengurusan bidang sukan, meningkatkan kemahiran dalam sukan dan permainan sekaligus memberikan pengalaman secara tidak langsung terhadap kejohanan sukan yang sebenar. Jadi ini semua adalah untuk membentukkan guru sendiri. Okey, seterusnya mestilah ada adab bila kita buat kertas kerja ni. Jadi iaitu syur pada poin ke-7. Dan syur ini adalah diharapkan agar cadangan pelaksanaan kejohanan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak jawatankuasa penilaian kertas kerja IPG KDRI. Segala kerjasama didahulukan dengan ucapan terima kasih. Jadi kertas kerja ini akan diberikan kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Dan seterusnya mestilah ada tanda tangan setiausaha yang membuat kertas kerja ini. Kemudian ada disemak dan disokit oleh Encik Putra iaitu pensyarah. Dan seterusnya diluluskan oleh siapa? Mestilah pengarah. Okey, jadi seterusnya baru kita masuk ke bahagian lampiran. Lampiran ni lampiran yang pertama menyatakan bahawa catat organisasi pertandingan badminton KDRI. Jadi dekat sini kita akan ada pengerusi, naib pengerusi, SU1, SU2 dan bahagian kewangan iaitu bendahari. Kemudian AJK pendaftaran, AJK sukan dan AJK kebersihan. Jadi catat organisasi ini lengkap untuk bahagian yang paling utama. Dan di bawah-bawah mereka itu mereka akan melantik sendiri setelah kertas kerja ini diluluskan. Jadi itu sahaja untuk lampiran yang pertama. Kita terus kepada lampiran yang kedua iaitu senarai nama peserta badminton 2023 bagi lelaki. Bagi lelaki yang berminat bolehlah mengisi nama kad
pengenalan, nombor telefon dan tanda tangan. Sebanyak 16 pasukan bagi lelaki yang diperlukan dalam pertandingan ini. Begitu juga untuk peserta wanita yang mana mereka perlu mengisi nama, kad pengenalan, nombor telefon dan tanda tangan bagi sesiapa yang berminat untuk menyertai pertandingan badminton KDRI 2023. Sama seperti lelaki, sebanyak 16 pasukan wanita yang diperlukan dalam pertandingan kali ini. Kita pergi kepada jadual senarai pegawai dan pengadil. Seramai 20 orang pegawai dan pengadil bagi pertandingan badminton KDRI 2023 yang dianjurkan pada kali ini. Pada lampiran yang ketiga ialah poster yang ingin kami sebarkan supaya pertandingan ini mendapat sambutan yang memuaskan. Dalam poster ini terdapat masa, tarikh dan tempat pertandingan badminton KDRI 2023 yang ingin kami anjurkan. Hadiah lumayan juga menanti kepada sesiapa yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga. Dalam poster ini juga menyatakan yuan pendaftaran sebanyak RM10 diperlukan bagi satu pasukan. Bagi sesiapa yang mempunyai pertanyaan, mereka boleh menghubungi nombor yang tertera di dalam poster. Lampiran keempat ini menunjukkan hadiah yang dimenangi oleh pasukan yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga. Bagi pasukan yang mendapat tempat pertama, mereka diberi wang tunai sebanyak RM500, tempat kedua pula sebanyak RM200 dan tempat ketiga pula sebanyak RM100. CJ penyertaan juga akan diberikan kepada sesiapa yang menyertai pertandingan badminton KDRI 2023 ini. Seterusnya adalah lampiran 5 iaitu peraturan pertandingan. Jadi saya akan go through dengan cepat, namun saya akan highlight beberapa perkara yang perlu dilihat dengan teliti. Okey, yang pertama undang-undang pertandingan, kita akan ikut undang-undang BWF dan undang-undang pihak peraturan am pihak penganjur. Seterusnya kelayakan mestilah pelajar PG KDRI yang dah daftar, dan had umur tak ada. Kita ada jenis pertandingan ada dua, beregu lelaki dan juga beregu perempuan. Pendaftaran pemain ikut Google Form, mesti sertakan resit RM10 waktu daftar pemain. Seterusnya sistem pertandingan ini dijalankan secara kalah mati. Jadi siapa yang dah kalah satu perlawanan terus tersingkir kecuali penentuan tempat ketiga dan keempat. Okey, yang seterusnya adalah keutamaan main adalah diadakan pengiraan mata ikut undang-undang BWF iaitu sampai 21 untuk satu set. Seterusnya kita ikut best of 3 iaitu bila dah menang 2 set dia dikira pemenang permainan. Okey, pakaian boleh memakai baju T sebarang warna asalkan syarat-syarat pengiklanan ikut BWF. Jadi seluar track berwarna gelap, dan yang paling penting tak boleh memaparkan iklan-iklan yang dilarang, yang tak sopan atau sensitif lah. Okey, gelanggang dan peralatan pihak penganjur akan sedia ikut spek BWF, dan juga jenama bulu tangkis si lain akan digunakan. Jadi ketepatan masa, pemain-pemain hendaklah berada di venue pertandingan 30 minit sebelum perlawanan. Dan selepas pengumuman sesuatu perlawanan, pemain dalam melaporkan diri. Okey, yang gagal laporkan diri 5 minit setelah pengumuman, dia kemenangan percuma akan diberikan kepada pihak lawan. Seterusnya akan ada rehat selama 2 minit antara game pertama, game dengan game, dan kemudian antara set, dan mata ke-11 ada 60 saat rehat bila salah satu pemain dapat mata ke-11 terlebih dahulu. Yang seterusnya menerima nasihat jurulatih ni, kita letak maksimum 2 minit waktu pertukaran gelanggang, dan hanya dan apabila seorang pemain mencapai mata ke-11 dia boleh terima nasihat daripada coach. Seterusnya nasihat tak boleh diberikan semasa rally, maknanya semasa permainan sedang berlangsung lah. Dan kemudian untuk referee atau pengadil dan hakim garisan, kita akan gunakan pengadil yang bertauliah, selama 20 orang yang dah ada lesen BAM itu. Seterusnya hakim garisan kita akan sediakan secukupnya, hanya pada peringkat semifinal dan ke atas. Jadi pada peringkat sebelum tu hanya ada satu pengadil dalam satu perlawanan. Dan seterusnya keputusan pengadil muktamad, kecuali berubah jika referee kejohanan hanya boleh merayu kepada referee kejohanan untuk mengubah undang-undang sahaja, berkaitan undang-undang sahaja. Dan seterusnya penangguhan perlawanan tidak diberikan kecuali diputuskan oleh referee kejohanan. Dan bantahan, yang ni yang penting, bantahan tidak lewat daripada 30 minit selepas perlawanan.
Dan mesti sertakan RM50 deposit. Secara lisan tak apa, tapi mesti ada tanda tangan lah, tanda tangan dalam kertas. Dan kalau bantahan tu ditolak, deposit tu tak akan dipulangkan balik. Jadi menarik diri dan menyerahkanlah ni boleh berlaku, dan lawannya akan dikira pemenang lah. Pindaan dan hak jawatankuasa pengelola, peraturan yang kita buat ni mestilah dipatuhi, dan pengadil kejohanan dan jawatankuasa pengelola dan keputusan itu adalah muktamad dalam peraturan am dan pertandingan, dan peraturan ni boleh diubah. Okey, peraturan am yang terakhir adalah borang penyertaan yang diberikan secara rasmi setelah isi Google Form tu mestilah lengkap dan disahkan. Dan kemudiannya kalau ada pertukaran pemain, ianya hendaklah dibuat menggunakan borang rasmi yang juga pihak pengaju sediakan, dan juga tarikh pengundian akan ditentukan oleh pihak pengelola jawatankuasa teknikal badminton KDRI 2023, dan pengundian akan dibuat secara tertutup. Jadi yang terakhir sekali ni adalah lampiran yang terakhir, iaitu jadual pertandingan dia. Jadi untuk 3 hari ni kami dah bahagikan secukupnya dengan anggaran masa satu perlawanan selama 1 jam. Jadi kita dapat lihat kat sini masa rehat untuk pemain-pemain yang mara ke peringkat seterusnya adalah mencukupi dan mengikut anggaran yang sesuai. Baik, kami andaikan bahawa program ini telah berlangsung. Melalui pengalaman, corak pertandingan yang sering diadakan dan jangkaan kami, ini adalah laporan akhir bagi program ini. Terdapat 2 refleksi yang diperoleh daripada akhir program ini, iaitu positif dan juga negatif. Bagi refleksi positif, peserta berpuas hati dengan mutu pengadilan kerana semua perlawanan berlangsung dengan lancar dan tanpa sebarang bantahan. Selain itu, pengadil-pengadil dapat mengasah kemahiran mereka dengan menyelesaikan isu-isu berbangkit semasa acara dilaksanakan. Refleksi negatif juga didapati pada akhir program ini. Pertama, banyak permainan pada peringkat awal terpaksa dijalankan agak lewat kerana program tidak bermula pada waktunya, iaitu tepat 8 pagi. Selain itu, stok air jualan tidak mampu memenuhi permintaan meskipun timbul tidak puas hati dalam kalangan pelanggan kerana kekurangan jenis air yang dijual. Akhir sekali, tempat menunggu pemain agak kurang selesa memandangkan kawasan yang digunakan adalah agak sempit dan terhad. Cadangan penambahbaikan dikemukakan agar program ini berlangsung dengan lebih baik. Antaranya, membuat tambah masa jangkaan akibat kelewatan permainan. Selain itu, menambah pelbagai jenis air di gerai jualan sekaligus menyediakan merchandise agar dapat menambah jualan penganjur. Yang terakhir adalah menggunakan kawasan yang lebih luas dan selesa seperti Dewan Serbaguna Tok Jembal, Kuala Nerus agar memberi keselesaan kepada semua pihak yang terlibat. Sampai di sini sahaja pembentangan kertas kerja kami. Sekian, terima kasih.